Okay, chapter 2, first order differential equation, dia melibatkan dua kaedah, two method solving dia ada dua method. Yang pertama adalah separable variable. Separable mean asing ya, dia dipisahkan. Okay. Yang kedua is differential equation using integrating factor, Vx, integrating factor. Okay. Dia guna simbol Vx. Okay. Dua sahaja kaedah. Okay. Dan yang satu lagi bahagian adalah application. Soalan yang melibatkan application, contohnya population growth model, radioactive decay, and then Newton's law of cooling, electric circle. Di semuanya dalam fizik ni muncul lah. Maksudnya dia punya benda-benda ni guna konsep integration lah. Dia nak cari contohnya macam population growth. Dia nak tengok lah population dia. Okay, so hari ni kita akan tengok dua method involving solving differential equation. Okay. Okay, apa itu differential equation? Differential equation is an equation which involve the derivative, differential. Maksudnya dalam equation tu dia ada dy dx. Senang cerita dia ada dy dx dalam equation tersebut. Contohnya, example of differential equation is dy dx equals to 2x. Ada tak dy dx? Ada. Yang kedua, ds over dt equals to 2t square minus 5. Ada tak ni? Derivatif? Ada. Okay, begitu juga dengan yang ketiga ni. This is y double prime plus 2y prime minus 5y equals to 4. So dia ada derivatif lah. Tak kisahlah first derivative or second derivative. Kita panggil dia sebagai differential equation. Okay. Dia punya kalau ikutkan kita belajar semester 1 dia differentiate kan. Dia bagi function y, kita differentiate, kita dapat dy dx. And then now daripada dy dx tu kita nak dapat y. So yang ni kita guna konsep solving differential equation. Ada berapa kaedah? Dua. Satu separable, satu lagi integrating factor. Jelas? Jelas tak? Boleh beza tak? Okay. Dalam solving differential equation, kita akan dapat solution kita adalah y. Kalau tak y pun, dia ada y, dia ada x dalam equation tu. Okay, dia dah tak ada dy dx lah. Okay, dia akan ada dua jenis solution. Yang pertama kita sebut dia sebagai general solution. Yang kedua is particular solution. Dua-dua ni sebenarnya benda yang sama. Cuma general solution ni kalau kita integrate, dia dapat, kita kena letak tambah C kan. Itu kita panggil general solution. Dia ada plus C tu. Kalau plus C tu, C tu kita cari nilai, kita ada initial condition, kita ganti nilai, kita dapat nilai C, kita ganti balik. Yang ini kita panggil particular solution. So maksudnya siapa datang dulu? General solution dulu, barulah particular solution. Okay. Kita tengok kaedah yang pertama. Separable differential equation can be written in the form. The first one is dy dx equals to px over qy. Ni bentuk differential equation tu je lah. Contohnya dy dx equals to x over y. Maksudnya kat sini px dia x, qy dia y. Macam itulah. Maksudnya bentuk dia boleh macam ni. Boleh jadi bahagi kat belakang ni. Boleh jadi dy dx equals to px times qy. Contohnya dy dx equals to xy. Ni ada dalam buku awak, just tengok je. Okay. Dan yang ketiga, qy over px. Ini bentuk dia macam ni lah. Okay. Ini maksudnya nanti kita boleh asingkan dia. Contoh bila ambil dy dx equals to xy. Contoh ya. Okay. Kalau kita asingkan bermaksud kita ada dua rumah. Okay. Kita ada berapa variable? Dua, iaitu x dengan y. Katakanlah ini rumah y, ini rumah x. So awak kena asingkan dia.
So dalam kes ni dia akan jadi y dy equals to x dx. Boleh? Okay, itu kita panggil separable lah. Alright, dia punya langkah dia adalah untuk separable. Yang first kita akan separate macam tadilah, macam yang Amanda tunjuk tadi. Kita asingkan sebelah y, sebelah x. Okay. Lepas kita dah asingkan dia, kita akan integrate both side. Integrate belah kiri, integrate belah kanan. So kita akan dapat general solution. And then kalau dia bagi nilai x, nilai y, kita kena cari nilai c. Dan kita akan dapat particular solution. Okay, itu dia punya step dia. Dia memang senang untuk separable lah kalau dia boleh separable. Okay, ni first situation. Kalau contoh tadi, macam tadilah, ini dia bagi differential equation dia dy dx equals to 2x. Kita asingkan dia, dia akan jadi dy equals to 2x. Asingkan dia, dy equals to 2x dx. Ikut rumah masing-masing lah. Rumah y, rumah x. Tahu tak nak pindah dia? Kalau sini dx ni bahagi kan. Pindah ke sebelah kanan jadi darab. Kalau darab jadi bahagi. Okay. Alright. So then ini nombor 1. Ini nombor 2. Nombor 2 dia buat apa sepatutnya? Integrate both side. So integrate dy dia dapat y. Integrate 2x dia dapat x square. And then dia kena letak satu saja plus c. Kita letak yang sebelah kanan. Kalau ikutkan both side tu dia ada plus c. Kalau ikut logik je lah. Kan? Tapi as long as kita letak satu lah, kita anggap dia sebagai constant. So ini kita panggil sebagai general solution. Inilah general solution. Dia ada plus c. Situation yang kedua, okay. Yang ni dia bagi soalan dia tambah. Dia ada nilai x, nilai y. So maksudnya awak akan cari particular solution. Solving dia untuk cari particular solution. Sebab apa? Sebab apa? Because dia bagi nilai x, nilai y. Boleh beza situation 1 and situation 2? Okay. So, dia sama, kita buat separable, dia boleh separate. So, then kita integrate both side. Dia dapat general solution dia adalah y equals to x square plus c. And then, kita kena cari nilai c, kita substitute x equals to 1 and y equals to 2. Ganti masuk. So, kita dapat c sama dengan 1. And finally, kita ganti balik c ni, C1 ni ke dalam general solution. Dapatlah particular solution. So C ni 1 kan? So that's why particular solution is y equals to x square plus 1. C tu 1 lah. Okay. Yang ni. Alright. Kita tengok example. Example 1 So dy dx equals to negative x cube over x square. Okay. Kalau tengok ni agak-agak boleh separate tak? Boleh? Kalau ikutkan belah kiri nak letak rumah apa? Rumah y. Kekalkan y. X tu kita pindah ke sebelah kanan. Maksudnya dx ni sini operasi apa? Bahagi, pindah sana jadi darab. Okay, and then yang sebelah sini nak pindah apa? Pindah y. So jadi y square ni bahagi kan? Pindah sana jadi darab. Dia macam cross, multiply untuk case ni lah. Okay, so jadi differential equation dia adalah dy dx dy dx equals to negative x cube over y square. Okay. So, kita dah decide kan dia macam cross multiply. Yang ni darab, yang ni darab juga.
So dia akan jadi y square dy equals to negative x cube dx. Ini kita dah separate lah. So ni dah separate. Okay, then kita integrate both side. Yang ini dapat apa? Y cube over 3 and this one negative x power 4 over 4 then plus c. Kalau tengok soalan dia sebut apa depan ni? Solve. Ada tak nilai x nilai y? Tak ada. Jadi maksudnya kita kena cari general solution. Ini memang clear kena cari general solution. Walaupun dia tak sebut lah, awak kena faham dia. Okay. So jadi adakah ini jawapan dia? Ya, inilah jawapan dia. Tak semestinya y in term of x lah. Kecuali dia sebut. Kalau dia sebut find y in term of, maksudnya nak y sebagai jawapan must be y in term of x. So kena bagi macam y lah, kena buat dia menjadi y. Okay, example 2. Solve the differential equation dy dx equals to x multiply y minus 2 when y 0 equals to 5. Okay, yang ni ada tak nilai x nilai y? Ada. Ya, maksudnya kita kena cari particular solution. Apa nilai x dia? X dia 0 lah. X dia 0, y dia 5. Ini maksudnya y in term of x. X dia 0, y dia 5. Kita dah tahu ini kena cari particular solution. Alright, so dia bagi kat sini differential equation dia dy dx equals to x multiply y minus 2. Okay. Macam mana nak separate dia? Yang ni kita kekalkan dy. Sebelah sini dx. Dx ni bahagi kan? Pindah sana jadi darab. Yang sebelah kanan apa yang nak kekal? X. Yang kena pindah y minus 2. Yang ni operasi dia apa? Y minus 2 ni? Darab. So pindah sana bahagi. So dia akan jadi 1 over y minus 2. Boleh nampak tak cara nak separate ni? Okay. Then kita boleh integrate both sides. Integrate 1 over y minus 2. Ln y minus 2. Then integrate x. X square over 2 plus c. Dah siap ke belum? Belum. Dia kena cari particular solution. So x kena ganti dengan kosong, y kena ganti dengan 5. Okay. So then ln 5 minus 2 equals to 0 square over 2 plus c. So jadi c equals to ln 3. So finally our particular solution is ln y minus 2 equals to x square over 2 plus ln 3. So this is our particular solution. Macam yang Meda sebut, kalau dia diminta baru buat dia y in term of x. Tak minta, biar je macam tu. Alright. Kalau UPS, dia objektif kan. Dia mungkin pilihan jawapan dia tu sangat-sangat mengelirukan. Yang ni awak kena buat sampai y lah kalau dia ada y. Kalau objektif, subjektif, biar je macam ni. Tapi kalau objektif, awak kena buat sampai semua pilihan jawapan tu logik lah. Dia very critical lah kalau dia objektif. Okay, next kita move kepada example 3. Find the particular solution for 2 dy dx plus x equals to 4 if y equals to 2 and x equals to 3. Ini clearly dia minta particular solution. Kalau ikutkan memang kita dah tahu kan, kalau ada nilai x dengan nilai y, memang nak cari particular solution. Okay, so dia bagi kat sini 2 dy dx plus x equals to 4. Macam mana? Bila nak tanya, ni boleh separate tak? Boleh? Macam mana nak separate dia? Boleh ke pindah dx ni? Boleh ke?
Ni dia single ke double ni? Ni macam 2 orang tau, sebab 1 orang tambah 1 orang. Macam tu dia tak boleh pindah. Kalau dia nak separate, dia mesti ada satu rumah kat sini. Bukan satu rumah, maksudnya satu kumpulan kat sini. Sini pun ada satu kumpulan. Kalau tengok kat sini dia ada macam ni. Ini macam ni tak mau. Kecuali awak kena groupkan dia. So maksudnya dy dx ni kat sini mesti dy dx. Kalau sini dia dy dx, sini bukan dy dx. So jadi awak kena pindahkan x tersebut. So 2 dy dx equals to 4 minus x. Macam ni baru di-consider sebagai ni satu group, ini satu group. Group yang belah kiri ni dia mesti ada dy dx. Kalau macam case tadi dia ada tambah x kan, x tu dia tak ada dy dx. Yang tu kena pindah ke sebelah kanan. Okay. Lepas tu sekarang kita boleh separate dia. So dia akan jadi 2 dy sama dengan 4 tolak x dx. Kurungan Okay. So then boleh integrate both side. Integrate 2 dy 2y 4 minus x ni 4x minus x square over 2 plus c. Lepas tu terus cari nilai c lah dengan ganti x3 y 2. Okay. So dia akan jadi 2 darab 2 sama dengan 4 darab 3 tolak 3 kuasa 2 over 2 tambah c. So c awak sama dengan negatif 9/2. So akhir sekali 7/2. Sorry. Salah dengar. So c dia negatif 7/2. Betul tak? Okay. So therefore answer dia 2y sama dengan 4x tolak x square over 2 tolak 7/2. Okay. Kalau nak ada y, bagi dengan 2. Kalau nak y lah, y sebagai subjek. Okay. Dia tak buat y kecuali diminta lah. Kecuali diminta. Okay. Next kita tengok second method. Untuk integrating factor ini untuk case kalau dia tak boleh separate. Dia melekat ini. Ini maksudnya dia tak boleh asingkan dia. Ini kita buat integrating factor. Okay, dia punya step dia first awak kena make sure differential equation tu must be in the form dy dx plus pxy equals to qx. Dia mesti awak punya first step dia mesti differential equation dia mesti bentuk macam ni. It must be this form. Mesti ada dy dx. Kalau contoh dia ada 2 dy dx, 2 tu kena buat apa? Kena bahagi supaya kat sini jadi 1. Okay. Dia kena ada px darab y. Kena ada y kat sini. Kena ada y. Depan ni x ni tak ada salah apa-apa. Lepas tu yang belakang ni semuanya x, qx. Okay. Bentuk dia macam ni first. Kalau dia bukan macam dalam soalan tu, differential equation dia tak bagi macam ni, awak kena buat bagi jadi macam ni. Okay. Yang kedua, kita cari integrating factor. Vx equals to e to the power of integrate px dx. Ni nombor 2. Cari, find integrating factor Vx. Okay. Lepas tu, step yang ketiga, ikut yang ni ni formula dia. Vx times y equals to integrate Vx times dengan Qx dx. Vx ni integrative factor. Qx ni kita dapat daripada first step kita tadi. Kalau kita dah buat bentuk ni, kita tahu Qx ni sepatutnya duduk sebelah
kanan. Dia darab dengan Vx ni. Okay. Lepas tu integrate lah. Sampailah dapat general solution ataupun particular solution. Okay. Alright. Kalau tengok soalan ni, okay, dalam exam biasa ni tak sebut method pun kan. Awak kena decide sendiri. Bukan dalam exam lah, dalam UPS. Okay. Kalau macam ni, ini boleh separate tak? Kalau kita ikutkan ni depan dua kumpulan kan, kita akan pindah Y ke sebelah kanan. So kalau kanan tu EX tolak Y. Dia ada X, dia ada Y. Boleh separate tak? Tak boleh sebab dia tolak. Kalau dia darab bahagi, boleh asingkan dia. Okay. So maksudnya untuk case ni memang tak boleh buat separable method. So jadi kita kena buat integrating factor. Okay. Adakah differential equation dia dah bentuk dy dx plus pxy equals to qx? First, tengok ini dy dx. Sama tak? Sama. Yang kedua, dia ada y tak? Ada. Yang belakang sekali ada x semua? Ada. So maksudnya soalan dia dah memang bagi bentuk yang kita nak lah, form yang kita nak ni. So jadi langkah pertama tu dah tak perlu buat. Okay. So jadi kita punya first step memang dah ikut kan, soalan tu dah ikut dah siap-siap. So dy dx tambah y equals to e kuasa x. Maksudnya kat sini apakah px dia? 1. Apakah qx dia? E power x. Based on dy dx plus pxy equals to qx. Tengok betul-betul yang ni, yang ni. Yang ni kat depan dia. Sini 1. Sini 1 Sini dengan sini. Okay. Alright, lepas tu langkah yang kedua, kita nak kena cari integrating factor. Integrating factor. Which is Vx equals to E kuasa integrate Px dx. Bermaksud E kuasa integrate apa? 1 dx. Kalau integrate 1 dx, E kuasa x. Integrate 1 dx is become x. Nak letak plastik tak? Tak perlu. Akhir sekali baru letak. Okay. And then after that, yang ketiga, Vx times dengan y equals to integrate Vx times dengan Qx dx. Yang ni follow je dia punya formula. Ingatlah. Kalau UPS lah, kalau assignment tak apa, boleh tengok buku kan. Okay. So Vx is Ex times dengan y integrate Ex darab dengan Qx apa? Ex dx. How to integrate Ex dx? Yang ni kena gabungkan dia. Kalau rule of indices, kalau darab jadi kuasa dia kita tambah. So jadi E 2x dx. Okay. So then finally kita dapat E kuasa xy equals to E 2x over 2 tambah C. Inilah jawapan dia. Dia nak general solution kan? Okay. Kalau nak jadi jawapan Y, buat apa? Katakanlah nak jawapan Y. Kita buat apa? Kita bahagi dengan dia Y EXY equals to E 2X over 2 tambah C. Kalau nak Y, semua ni kena bahagi dengan EX. Semua tempat ni. Maksudnya, this one divide by EX, this one divide by EX, this one also divide by EX. So then we get Y equals to E
x over 2 plus c over dx. Macam ni. Alright, seterusnya example 5, solve. Ni last lah. Tu bila kata dia kecil je. Alright, solve x dy dx plus 3y equals to 2. Kalau ikutkan depan ni ada berapa kumpulan? 2. Kalau pindah ke sebelah kanan, boleh separate tak? Boleh. So ini sebenarnya boleh separate. Tapi tak apalah sebab dia duduk dalam part yang kena buat integrating factor, tak ada masalah. Tapi kalau dalam UPS atau dalam assignment, awak utamakan dia separate. Kalau dia boleh separate. Sebab apa? Bila separate dia lagi senang sebenarnya. Dia akan pendek. Compare to integrating factor, dia lagi panjang lah. Dia kena follow step dia. So, adakah dia dah form dalam bentuk yang kita nak tu? Kita nak dia mesti dy dx tambah pxy equals to qx. Dah jadi ke belum? Belum. So, nak jadi dia kena buat apa first ni? Yang ini kena bahagi dengan x. Kalau sini bagi x, yang kedua ni pun kena bagi x. Semuanya kena bagi x. So, dia akan jadi x dy dx plus 3y equals to 2. Bila kita bahagi dengan x, sini bahagi x, sini bahagi x, sini bahagi x. So, depan ni jadi dy dx, tengah ni 3y over x, belakang is 2 over x. Okay, first part is dy dx. Dah jadi kan? Adakah yang kedua ni ada y? Ada. So bermaksud px dia 3 over x. Tulis. Px equals to 3 over x. Adakah belakang ni qx? Ya, semuanya dah x kan? So qx is 2 over x. So step 1 tu dah satisfy ya. So then kita move kepada step 2. Step 2 nak cari apa? Integrating factor Vx. So Vx equals to e to the power of integrate Px dx. So e integrate Px tadi 3 over x dx. So jadi kita dapat e, kalau integrate 3 over x jadi apa? 3 ln x. E 3 ln x. Boleh ringkas lagi? Boleh jadi E kuasa ln x cube. Kuasa 3 ni sebenarnya datang daripada 3 depan ni. Kalau depan ni, kalau kita nak hilangkan E dengan ln ni, syarat dia kat depan ni, depan ln ni mesti 1. So jadi apa nak buat dengan supaya dapat 1 ni? 3 ni kita pindah ke sebelah belakang ni, dia jadi kuasa lah kalau dia ln. So that's why kita ubah dia. Jadi E kuasa ln x cube. Then boleh hilang tak ni? Boleh dah. So dia akan jadi x cube. So integrating factor dia Vx tu dapat x cube. So jadi mudahlah kita punya step 3 kita. Step 3 kita is Vx times dengan y equals to integrate Vx times dengan Qx dx. So x cube darab y equals to integrate x cube times dengan Qx apa tadi? 2 over x dx. Okay. How to integrate x cube times 2 over x dx? Boleh ringkas dia jadi x kuasa 2, x kuasa 2. So x cube y integrate 2x square dx. Senang tak nak integrate ni? Senang. Jadi x cube y equals to 2x cube over 3 plus c.
Okay, soalan ni pun tak cari particular solution kan untuk integrative factor kan. Tak apa, kita follow je. Tapi kalau nak cari particular solution, macam tadilah, ganti saja. Okay. So awak boleh buat sebenarnya tutorial 1.4 tu rupanya ada lagi soalan kan. Jadi tak perasan kan. Soalan 16, 17, 18. So nanti kalau tak buat lagi boleh buatlah 16, 17, 18. Mida akan share balik Padlet tu. Mida tutup semalam. Semalam ramai yang mesej Mida. Mida cakap sampai pukul 10. Mida tutup tu supaya Mida nak tengok sebenarnya. Sekali kalau awak stay masuk Mida lost. Okay, so nanti Mida buka balik. Boleh masukkan 16, 17, 18 tutorial 1.4. Okay. MQ Mida rasa Mida tak bincang kot Tapi kalau nak buat pun tak ada masalah. Boleh sendiri personal tanya Mida. Mida akan bincang MQ kalau dia masuk exam. Topik apa masuk exam? 3, 4, 5, 8, 9, 10. So alert lah. Okay, chapter 2 boleh buat soalan nombor. Tutorial dia ada 2 tutorial je kan. So boleh buat yang tutorial 2.1 lah. Soalan sampai 6. 1 sampai 6. 1 sampai 6. Okay.